Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada topik kali ini kita akan masuk dengan membina tembereng dan garis berserenjang. Baik, pertama sekali kita akan tengok maksud tembereng garis terlebih dahulu. Okey, tembereng garis ialah garis lurus dengan panjang yang tertentu. Okey, baik, kita akan tengok kepada contoh ini. Ada dua contoh soalan. Okey, kita tengok yang A terlebih dahulu, iaitu bina tembereng garis AB dengan panjang 8 cm menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Soalan yang digunakan adalah jangka lukis dan pembaris untuk kita bina tembereng 8 cm. Okey, kita tengok pada jawapan ataupun tempat untuk melukis di sini. Satu garis panjang dan satu orang kata garis kecil di sini dan dilabel sebagai A. Okey, untuk membuat tembereng, awak letakkan jarum jangka lukis ini di kosong terlebih dahulu dan kita buka bukaan jangka lukis ini sebanyak 8 cm sebab soalan 8 cm kan. Okey, dan gerakkan jarum tersebut dan letakkan jarum tersebut di A dan tandakan di sini sebagai B. Ditandakan bahagian ini sebagai B. Okey, baik. Kita akan pergi kepada soalan B. Okey, bina tembereng garis PQ dengan panjang 6.7 cm menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Sama juga dengan tadi. Yang jarum tadi letakkan di kosong dan buka bukaan jangka lukis tersebut di 6.7 cm. Okay, sebagai contoh macam video ini 6.7 dan kita akan letakkan bahagian jarum ini di P dan tandakan di sebelah ini adalah Q. Okay, tandakan pada pensel ini iaitu bahagian Q. So, maka kita sudah selesai membina dua contoh soalan ini di mana sini adalah A dan sini adalah B. Panjangnya adalah 8 cm, manakala P dan Q temberengnya panjang temberengnya adalah 6.7 cm. Okay, kita akan teruskan dengan yang kedua iaitu garis serenjang. Okay, PQ ialah garis lurus yang berserenjang dengan AB. Okay, sebagai contoh gambar rajah inilah. Okay. Maksudnya dekat sini, PQ ini, garis ini merupakan garis yang berserenjang dengan AB. Okey, kalau awak tengok dekat sini, ada tanda di sini berbentuk empat segi. Ingat, kita dah belajar tentang sudut. Sudut yang berbentuk empat segi ini merupakan sudut tegak, iaitu 90 darjah. Okey, garis serenjang, memang apa-apa garis serenjang memang akan jadi 90 darjah. Itu merupakan ciri-ciri bagi garis serenjang, iaitu sudut bagi garis serenjang dengan garis yang tertentu ianya adalah 90 darjah. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada tiga jenis soalan berkaitan dengan melukis garis serenjang. Ada tiga jenis. Okay, sebagai contoh yang pertama, garis serenjang pada tembereng. Ini contoh soalan dia. Okay, awak kena bina satu lagi garis serenjang pada tembereng AB. Okay, untuk soalan yang kedua, garis serenjang pada satu titik. Sebagai contoh yang inilah, awak kena buat satu garis serenjang melalui satu titik M ini. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada garis serenjang pada satu titik di tembereng. Okay, macam mana bentuk soalan dia? Sebagai contoh inilah contoh soalan. Kalau keluarnya, dia akan letak huruf apa-apa huruf dan tanda dekat sini lah. So, awak kena buat satu lagi garis serenjang di mana garis tersebut 90 darjah melalui titik N. Melalui titik N. Okey, so kita akan tengok. Okey, kita akan bina pembahagi dua sama serenjang macam contoh soalan yang pertama tadi. Kita akan buat garis berserenjang AB. Okey, kita akan buat garis serenjang AB. Okey, caranya yang pertama sekali, letakkan jangka lukis tadi. Jangka lukis kita ini, jarumnya letak di bahagian A.
Okey, buka-bukaan, sebagai contoh soalan ini. Okey, buka-bukaan jangka lukis ini lebih daripada separuh garis. Okey, apa maksudnya? Okey, sebagai contoh ini adalah garis AB. Okey, separuh dia berada di sinilah. Sebagai contoh separuh dia, awak boleh agak-agak lah. Separuh dia di sini. Buka-bukaan jangka lukis itu lebih daripada separuh. Macam ni. Kat sini atau kat sini. Okey, buka-bukaan lebih daripada separuh dan kita akan buat satu lengkung. Okey, kita akan buat satu lengkung. Sebagai contoh gambar rajah ini, okey, buat sahaja lengkung yang besar macam ni dan kita akan gerakkan jangka lukis tadi dan letakkan jarum yang kita letak A tu pindah ke bahagian B dengan syarat awak jangan buka ataupun alihkan bukaan tadi. Awak kena guna orang cakap bukaan yang sama. Okey, sebagai contoh video ini. Okay, kita akan letakkan yang tajam tadi di B dan buat satu lagi lengkung. So, ada dua lengkung di sini dan awak perhatikan lengkung tersebut akan menghasilkan dua persilangan. Okey, yang inilah yang penting sekali, dua persilangan ini. Okey, so awak tengok kepada video ini. Okey, kita akan padamkan sedikit supaya tidak mengganggu untuk lukis garis serenjang tadi. Okey, so kita akan biarkan lengkung yang macam ni dan sebelah bawah dan atasnya kita akan biarkan dan kita akan buat satu garis lurus. Okey, kita akan bina satu garis lurus di mana garis itu adalah garis yang dari persilangan lengkung bawah dan persilangan lengkung atas. So inilah garis yang kita bina iaitu garis serenjang AB. So garis ini adalah garis serenjang AB. So kita akan beralih dengan Okey, baik, seterusnya kita akan bina pembahagi dua sama serenjang bagi AB dan melalui titik P. Cara dia adalah letakkan jarum pada titik P dan bukaan dia adalah lebih daripada garis inilah. Sebagai contoh video ini, awak letakkan jarum dia di P dan bahagian pensel ini lebih sedikit daripada garis AB. So, kita akan bina satu lengkung. Okay, kita akan bina satu lengkung yang berbentuk macam ini di mana lengkung tersebut ada dua titik persilangan. Yang inilah yang penting. Okay. Untuk dua titik persilangan itu, kita akan letakkan jarum jangka lukis tadi di titik persilangan yang pertama dan kita akan bina satu lengkung. Kita akan bina satu lengkung di bahagian ini dan kita akan alihkan jarum tersebut di bahagian persilangan yang kedua. Jangan alihkan atau jangan gerakkan bukaan dia selagi awak belum lagi buat satu lagi lengkung di bahagian ini. So, lengkung inilah yang orang cakap paling penting sebab kita akan buat satu lagi garis dari persilangan ini ke titik P. Iaitu yang inilah garis serenjang yang dimaksudkan melalui titik P. Dan bina satu garis dari P ke titik persilangan tersebut sebagai contoh gambar rajah inilah. Okey, so inilah garis serenjangnya. Dan kalau kamu nak test ataupun nak semak jawapan awak, boleh kita guna protektor untuk mengetahui garis serenjang kita tu tepat ataupun tidak. Pastikan ianya adalah 90 darjah. Okay, baik, untuk yang ketiga, ini adalah yang terakhir untuk pembahagi dua sama serenjang, iaitu bina pembahagi dua sama serenjang bagi AB melalui titik A. So, kita akan bina satu garis serenjang di mana ianya betul-betul kena pada garis A. Okay, pertama sekali kita akan buat satu garis ataupun kita panjangkan sedikit garis AB ini. Okay, awak ambil pembaris dan awak buat satu garisan dan awak panjangkan sedikit garis AB ini. Okay, selepas itu kita akan guna jangka lukis. Kita
kita akan guna jangka lukis dan letakkan jangka lukis, iaitu letakkan bahagian jarum tersebut di bahagian A. Okey, bukaan dia adalah orang cakap kurang daripada separuh AB pun tak apa. Okey, kita akan buat satu lengkung bentuk macam ni. Okey, berbentuk macam ini. Pastikan lengkung tersebut betul-betul kena pada garis AB yang asal, dan satu lagi lengkung tadi kena pada garis yang kita bina tadilah. Maksudnya dekat sini ada 2 titik persilangan. Okey, ada 2 titik persilangan antara garis. Yang pertama ni garis yang soalannya, ini adalah persilangan yang pertama, dan satu lagi persilangan kedua adalah antara garis yang kita bina dengan lengkung yang baru kita bina tadi. So ada 2 titik persilangan. So selepas itu jarum bagi jangka lukis tersebut kita letakkan di persilangan ini, persilangan yang pertama ini, dan buka sedikit bukaan jangka lukis tersebut biar lebih daripada bulatan ini. Okey, so kita akan buat satu lagi lengkung dan tanda bentuk macam itulah, dan alihkan yang jarum tersebut tadi di bahagian persilangan yang kedua, dan jangan kamu alihkan bukaan tersebut lah, Okey, baik, untuk bina garis serenjang melalui titik B, caranya adalah ambil pembaris awak, letakkan di persilangan ataupun diletakkan di A ke persilangan yang kita bina tadi. So itu adalah garis serenjangnya. So kita sudah hampir tamat untuk melukis garis serenjang, dan untuk semak jawapan kita betul ke tidak, kita akan guna protektor untuk mengetahui adakah garis tersebut betul-betul kena tepat pada 90 darjah. So pada garis ini ia betul-betul tepat lah. So garisnya adalah garis serenjang yang melalui titik A. Okey, kita sudah berada pada penghujung video. Kita sudah tengok dengan 2 contoh soalan tembering dan 3 contoh soalan garis serenjang. Okey, maka pada contoh-contoh yang diberikan atau cara-cara yang diberikan dapat awak hasilkan tembering garis dan garis serenjang dengan baiklah. Okey, baik, boleh scan QR code di sini, ada 5 contoh soalan sahaja yang mudah-mudah. Dan kalau tak nak scan untuk QR code di sini, boleh tekan description di bawah. Okay, baik, sehingga berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.